Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat lagi kita sama-sama teruskan pembelajaran kita, yang mana pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan satu tajuk adab bagi tahun 5 dalam subjek KAFA, iaitu adab bermesyuarat. Okey, adab bermesyuarat. Okey, kita teruskan. Okey, pengertian bermesyuarat. Apa pengertian bermesyuarat? Mesyuarat ialah satu perbincangan berkaitan dengan sesuatu isu atau perkara bagi mencapai satu keputusan dan persetujuan untuk kebaikan bersama. Okey, itu maksud mesyuarat. Mesyuarat ni adalah satu, orang kata, perbincangan berkaitan dengan satu-satu isu ataupun satu-satu perkara yang kita nak bincangkan untuk mencapai satu keputusan ataupun untuk mencapai satu persetujuan untuk kebaikan bersama. Itu maksud mesyuarat. Okey, seterusnya kita tengok adab bermesyuarat. Apakah ada adab ketika kita bermesyuarat? Okey, yang pertama, berbincang dalam keadaan yang aman. Okey, berbincang dengan aman. Maksudnya tak ada kacau bilau, tak ada emosi dan sebagainya. Berbincang dengan baik. Okey, yang kedua, menghormati keputusan yang dicapai. Kena hormat apa sahaja keputusan ikut majoriti. Okey, kalau kita bincang tu melibatkan 2-3 sekumpul perbincangan mesyuarat ni biasanya dalam kumpulan, so kita kena hormat dan terima keputusan yang dicapai. Okey, yang seterusnya, mengeluarkan idea yang bernas. Dalam mesyuarat tersebut kita kena keluarkan idea-idea yang boleh orang lain terima, yang bernas. Okey, seterusnya, waktu singkat tetapi padat. Okey, bermesyuarat dalam jangka masa yang singkat tetapi padat. Padat ni maksudnya kita dapat nak nak capai keputusan ataupun nak capai satu persetujuan tu dalam masa yang singkat sahaja, tidaklah melerik-lerik. Okey, panjangnya. Okey, kemudian menjadi pendengar yang baik. Waktu orang lain tengah mengeluarkan idea mereka, kita jadilah pendengar yang baik. Okey, menghormati pendapat orang lain. Kita kena hormat pendapat orang lain dan berpakaian kemas dan sopan. Okey, ini adalah antara adab-adab bermesyuarat. Okey, masa dalam mesyuarat tu masa orang lain tengah bagi idea, bagi pendapat, kita dengarlah dengan baik dan jangan orang tengah bercakap, kita pun bercakap tentang hal lain dengan orang yang dekat sebelah kita. So, itu mengganggu perjalanan mesyuarat tersebut. Okey, seterusnya, kesan menjaga adab bermesyuarat. Apakah kesan-kesan menjaga adab ketika bermesyuarat? Okey, apa kesannya? Yang pertama, menyatu padukan umat Islam. Okey, yang kedua, dihormati dan disegani. Yang ketiga, terhindar dari permusuhan. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima, memupuk sikap saling menghormati pendapat orang lain. Yang keenam, melahirkan semangat kerjasama. Okey, ini antara kesan-kesan kita menjaga adab bermesyuarat. Okey, seterusnya, kita tengok hikmah mengamalkan adab bermesyuarat. Apakah hikmah-hikmahnya sekiranya kita beradab dalam semasa kita bermesyuarat? Apakah hikmah ataupun apakah kebaikannya? Okey, yang pertama, dapat melahirkan sikap bersatu padu. Yang kedua,
masalah dapat diselesaikan bersama. Yang ketiga, tiada berlaku perselisihan faham. Yang keempat, menjadi masyarakat yang disegani. Dan yang kelima adalah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni hikmah mengamalkan adab bermesyuarat. Kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu hati, bersatu padu. Masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan diselesaikan bersama. Okey, kemudian tiada lagi berlaku perselisihan faham. Sebabnya kita bermesyuarat tersebut adalah untuk menemui kata sepakat, bukan untuk bergaduh ataupun perselisihan faham. Okey. Kemudian akibat tidak menjaga adab bermesyuarat. Apa akibat sekiranya kita tiada adab ataupun tidak menjaga adab ketika bermesyuarat? Okey, yang pertama, mesyuarat menjadi kacau bilau. Yang kedua, melemahkan dan merugikan organisasi. Yang ketiga, hilang kepercayaan sesama ahli ataupun sesama ikutlah komuniti apa ataupun organisasi apa yang kita sedang mesyuarat. Okey, hilang kepercayaan. Kalau rakan sekerja, rakan sekerja kita tak percaya pada kita. Kalau dalam kelas, rakan sekelas kita takkan percaya pada kita dah lah. Okey, orang takkan panggil kita mesyuarat lagi dah. Okey, seterusnya yang keempat, wujud perpecahan. Okey, akan timbullah perpecahan berkelompok-kelompok dan sebagainya sebab kalau masing-masing tak menjaga adab ketika bermesyuarat, dia akan itulah. Kita tak boleh nak terima pendapat orang lain tak boleh nak terima pendapat kita. So masalah pun takkan selesai. Okey, tiada keputusan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah dibenci oleh rakan. Okey, ini adalah akibat tidak menjaga adab semasa bermesyuarat. Okey, dan sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan di dalam adab bermesyuarat. Semoga kita menjadi orang yang selalu menjaga adab ketika bermesyuarat supaya keputusan ataupun masalah yang kita hadapi, sesuatu isu yang kita hadapi itu dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dan cepat. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.